Rancangan IKIM di Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Inspirasi Inforia Islami. Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Air nadi kehidupan manusia. Tahukah anda, setengah negara mengalami masalah bekalan air bersih yang kritikal sehingga menjejaskan kesihatan penduduknya? Jom bersama Islamic Relief Malaysia dan bantu mereka di Somalia, Bangladesh dan Indonesia menerusi kempen Dana Wakaf Sistem Air. Hubungi 0389263434 untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Terima kasih untuk anda yang terus saja dengarkan kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja bersama kami. Kita baru saja selesai untuk topik pagi hari ini dan seperti biasa di setengah jam yang terakhir setiap pagi Isnin, kita bawakan kepada anda segmen tajaan bersama dengan Islamic Relief Malaysia, Suara Kemanusiaan. Dan dua orang tamu kita pagi ni dah pun bersama bersedia di atas kita. Kalau dalam skrin di Facebook ni nampak Brother Hafiz dan Sister Afidah. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Brother Hafiz, Sister Afidah, sihat? Alhamdulillah. Baik ya, Alhamdulillah. Terima kasih bersama kita pagi ini untuk Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. Tapi sebelum tu, kita ajak juga sahabat-sahabat pendengar dan juga penonton untuk turut bersama Islamic Relief Malaysia di media sosial. Follow je semua media sosial Islamic Relief Malaysia ataupun dapatkan maklumat lanjut di laman islamic-relief.org.my. Kita nak cerita tentang apa hari ni? Semarakkan atau zahirkan semangat Malaysia Prihatin. Baru-baru ni pun kita baru menyambut sambutan Hari Kebangsaan. Kita pun dalam mood Hari Malaysia tengah bulan 9 nanti kan. Jadi mungkin untuk awal ni sebagai mukadimah, macam mana kalau Brother Hafiz mula dulu kita nak cerita tentang Islamic Relief Malaysia jadi jambatan penyambung pada bantuan, inisiatif, kaedah-kaedah bantuan untuk para penerima manfaat sebagai mukadimah kita. Bro Hafiz, silakan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada DJ Pian dan juga DJ Hazwan serta para pendengar semualah. Termasuk sahabat saya di media sosial ni, online. Okey, pejabat. Okey. So, terima kasih pada semua penonton dan juga semua pendengar pada hari ini. Okey, so sempena dengan kemerdekaan pada tahun ini kan dengan tema Malaysia Prihatin, Islamic Relief memang sentiasa menjadi penghubunglah di antara penerima manfaat dan juga penyumbang. Okey, so di sini kita semua tahu kesan pandemik COVID-19 ni yang sudah hampir 2 tahun ni memang memberikan impak yang cukup besar. Demikian kerana okey ke? Okey. Sikit saja, tak apa okey. Okey, kerana kita punya Islamic Relief Malaysia setiap hari melalui Facebook kita, melalui WhatsApp Center menerima pelbagai keluhan, aduan dan juga permohonan bantuan daripada rakyat Malaysia lah yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ni, di mana kebanyakan mereka ni kehilangan punca pendapatan. Okey, maksudnya tak ada pekerjaan yang menyebabkan mereka tak dapat bayar sewa rumah, tak dapat sumber makanan, dan ada juga yang yang tak dapat bagi keperluan untuk anak-anak lah seperti pampers, susu dan sebagainya. Okey, so apa yang kami lakukan di Islamic Relief Malaysia, setiap daripada permohonan yang kami terima itu kami akan berikan kepada bahagian program IRM dan mereka akan membuat penilaian untuk memberikan operasi bantuan lah. Dan Alhamdulillah setakat ini operasi bantuan masih lagi berjalan oleh bahagian program IRM. Dan bila kita tengok gambar-gambar penerima manfaat yang dibantu tu mereka yang prihatin terhadap nasib mereka dekat luar sana kan. Okay, so rentitan daripada itu jugalah Islamic Relief Malaysia masih meneruskan kempen untuk membantu mereka yang terjejas dengan COVID-19 ni melalui kempen rayuan COVID-19 dan juga bantuan kecemasan lokal. Okey, jadi bantuan untuk yang bantuan-bantuan ini kita fokuskan kepada bantuan untuk makanan juga kit kebersihan di mana agihan dilakukan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan lah. Okey, kalau kita tengok pada awal-awal tahun sebelum ini banyak bantuan telah kita sampaikan terutama kepada barisan frontliners kita tak pernah lupakan dan juga kepada pihak hospital dan sebagainya lah. Okay, yang terbaru baru-baru ini IRM juga telah memberikan bantuan kepada 60 buah keluarga di PPR Seri Kota Ceras, 50 buah keluarga di Kajang dan yang terbaru juga di Sarawak. Selain daripada keperluan makanan, kita juga dapat banyak sangat feedback
Apa feedback tu? Kita tak lupa. Kita tidak lupakan. Oh, Maksudnya, apa sekali lagi? Feedback. Maksudnya Lupa. kita juga memerlukan mereka juga memerlukan keperluan lain seperti pampers dan susu anak. Bukan sekadar makanan semata-mata lah. Okey, so benda tu pun kita masukkan juga dalam kita punya bantuan lah. Okey, selain daripada itu juga IRM juga mewujudkan food bank yang terletak di office kami di Seksyen 9 Bandar Baru Bangi, di mana kami sangat mengalu-alukan kepada sesiapa di luar sana yang ingin memberikan bantuan keperluan asas. Contohnya kita beras, keperluan minyak dan sebagainya. Okey, list-list barangan tu ada dekat kita punya Facebook, boleh tengok nanti. Okey, kami sangat mengalu-alukan siapa nak bagi bantuan boleh hantar ke sana, di mana food bank kami ni kami mengalu-alukan sesiapa yang memerlukan bantuan dan sangat-sangat terdesak kepada bantuan boleh datang ke food bank kami dan mengambil sangat memerlukanlah. Kita tahu kan keadaan rakyat Malaysia sekarang yang sangat-sangat memerlukan bantuan. Okey, dan selain daripada itu juga untuk bantuan kecemasan lokal, kita akan membantu untuk mereka yang terjejas dengan banjir. Yang terbaru yang akan datang nanti, kita akan bantu mereka yang terjejas di Gunung Jerai, di kawasan Merbuk dan juga Ian untuk 205 buah keluarga lah. Okey, jadi sebenarnya kelangsungan setiap daripada bantuan-bantuan ini dapat diteruskan disebabkan oleh para penderma di luar sana dan sokongan daripada rakyat Malaysia yang sangat-sangat prihatin pada hari ini. Okey, jadi terima kasih sangat kami ucapkan. Tahniah pada rakyat Malaysia yang berjiwa dermawan dan juga pemurah untuk di mana saja, apa saja yang berlaku, laju je menyumbang nak membantu kan. Dan mungkin pagi ni kita bersama Brother Hafiz Abdul Majid, Pegawai Kanan Jabatan Penjanaan Dana Islamic Relief Malaysia, dan kita ada juga Sis Nurul Afida Maradi, Pegawai Kanan Bahagian Sokongan Perkhidmatan Islamic Relief Malaysia. Sis Afida mungkin nak kongsi pula macam mana dalam tempoh pandemik, bila Brother Hafiz tadi kesana kemari dia cerita sebab Islamic Relief Malaysia nak jadi jambatan pada para penyumbang dan penerima manfaat. Macam mana dalam tempoh pandemik ni, cabaran-cabaran yang dilalui ataupun mungkin ada metod-metod lain yang dilaksanakan, mekanisme untuk membantu mereka yang memerlukan. Sis Afida, silakan. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Sebelum ni terima kasih banyak pada DJ Tugas, pada Fiang, Brother Hazwan. Sekalian penghargaan dan terima kasih atas peluang kesempatan diberikan pada saya dan juga tim saya hari ini. Untuk cerita sikit sebanyaklah tentang pengalaman kami selama mana bersama RM lah. Okey, sebelum tu sedikit background lah ya. Untuk saya ditugaskan di bahagian Jabatan Sokongan Perkhidmatan, khusus di bahagian perolehan atau lebih dikenali sebagai procurement lah orang panggil. Okey, di mana saya ditanggungjawabkan dalam menguruskan perihal pembelian. Daripada proses kita nak dapatkan request, mencari supplier, carikan quotation, and then perbandingan harga, negotiation, sehinggalah ke penghantaran logistik kepada penerima manfaat kami. Okey, kalau bercerita tentang cabaran tu Mbak Dipian, memang umum maklum lah ya, memang macam Brother Hafiz cakap juga tadi, impact pandemik ni memang beri kesan kepada semua lah orang kata, sektor, industri, masyarakat, individu, besar, kecil, sederhana kan. Kira tak terkecuali juga pada kami NGO ni. Kalau macam sebelum ni, kita boleh orang kata proses tu dilakukan secara langsung lah, orang kata secara direct sebab semuanya beroperasi seperti biasa, normal. Tapi macam mula-mula MCO hari tu memang orang kata memang totally close lah, orang kata bukan saya je yang kerja di office, even supplier pun kerja daripada office tak daripada rumah, even supplier pun daripada rumah juga. So itulah orang kata antara challenge dia. Cakap alhamdulillah sekarang ni dah mula beransur buka, tapi walaupun with limited staff lah orang kata kan. Okey, cumanya kalau sebelum ni saya dapat turun padang lah orang kata, boleh dapat buat QC and then nampak barang tu sampai pada penerima. Lepas tu kita juga dapat berkenalan, menyantuni mereka. Cuma sekarang ni orang kata kita terpaksa fikir apa inisiatif lain untuk kita dapat supaya sampai juga barang-barang ni kepada penerima manfaat. Okay, antaranya kita inisiatif yang tu kita ada buat orang kata kerjasama lah, bantuan dengan NGO tempatan di kawasan tersebut, dan juga kita memperkasakanlah volunteer kita dekat dalam kawasan itu membantu menyalurkan misi bantuan. So proses tu tetap samalah, sama ada daripada sini kita hantar barang ke sana dan membantu, ataupun mungkin direct daripada supplier di sana.
Okey, antara lain inisiatif yang kita lakukan, macam sekarang ni kita tahu lah banyak sangat platform online shopping orang kata. So kan sekejap dia telefon tu berbunyi kan. Ting-tung, macam tu kan. So tu kita pun orang Macam kata lain je bunyi dia. bunyi tak bunyi. Okey, orang kata Ikut handphone kan? Ikut handphone. kat handphone kan. Betul. So macam kita pun gunakanlah juga tu sebagai salah satu platform untuk kita ambil kesempatan di mana, tapi tu lebih mungkin praktikal lah kepada pembantu orang kata penerima yang individu. So saya ni akan orang kata masuklah dalam apps tu, pilih supplier, pilih barang, buat pembayaran. So sampailah parcel keceriaan tu kepada penerima manfaat kita. So macam yang ini pun kita lebih meluas lah, tidak tertaluk kepada Klang Valley sahaja. Macam recently saya ada beli untuk yang penerima manfaat di Kelantan, Kedah, Perak ada, dan juga Selangor dan Kuala Lumpur lah. Macam tu. Lokasi kita memang merata lah, kita bantu. di Betul. mana saja lokasi, Termasuk juga Sabah Sarawak pun ada juga. kan? Alhamdulillah, tahniah untuk usaha tersebut. Maknanya si Safida ni, Bro Hafiz, sebelum-sebelum ni kalau ada macam program-program misi di lapangan, dia akan check lah kan. Beras tadi 15 kampit kan? Make sure 15 kampit sampai Ya, betul. Takut. Tapi sekarang ni lah mungkin dalam cabaran pandemik, tadi Sis Afida dah kongsikan cara-cara bentuk bantuannya. Dan mungkin Bro Hafiz nak sambung pula. Tadi menarik bila Bro Hafiz ceritakan antara inisiatif Islamic Relief Malaysia, antaranya ialah kita ada food bank yang bertempat di Ibu Pejabat Islamic Relief Malaysia. Anda boleh menyumbang barang-barangan keperluan di situ, dan anda mungkin yang memerlukan boleh datang situ untuk mungkin request, mohon dan tanya pada AJK atau urus setia kita lah untuk dapatkan bantuan. Apa lagi platform lain yang boleh sahabat-sahabat kita akses untuk terus membantu dan mungkin juga mendapatkan bantuan? Bro Hafiz? Dia terkejut tu. Malaysia Prihatin. Okey. Mengambil semangat Malaysia Prihatin. Kita ni bukan sekadar membantu orang kata orang Islam semata-mata, ataupun kita membantu tanpa mengira agama dan bangsa lah. Okey. Jadi bantuan yang kita bagi ni sama ada kepada berbangsa Cina ataupun India. Okey, saya nak share contoh bantuan yang kita berikan. Setiap tahun kita ada projek khusus yang kita namakan sebagai Share the Joy, yang mana bantuan ini khusus untuk komuniti Cina, di mana untuk mereka meraihkan Tahun Baru Cina. Okey, yang mana juga disokong oleh ikon kemanusiaan kami, iaitu Dr. Sowinci. Okey, kami juga memberikan bantuan untuk komuniti berbangsa India, untuk mereka kita ada bantuan khusus, iaitu bantuan persekolahan yang kita namakan sebagai Project Cheer to School. Okey, di mana anak-anak mereka ni dibantu dari segi bantuan persekolahan, kasut, pakaian sekolah. Februari tahun ini kita ada bagi bantuan untuk sebuah sekolah SJK di Dengkil, sekolah Tamil. Okay, kami dapat feedback yang sangat-sangat mengharukan daripada guru besar di sana, yang mana beliau mengatakan sepanjang 10 tahun berkhidmat di sekolah sebagai guru besar, dia kata inilah kali pertama beliau menerima bantuan daripada NGO Islami. Pada mulanya beliau merasa sangsilah dan ragu-ragukan, betul ke nak dapat bantuan daripada IRM kan? Tapi disebabkan kami sentiasa follow up, bertanya khabar, bertanya progres dan sebagainya, daripada situ dia memang yakinlah dia akan dapat bantuan tu kan. Dan untuk makluman, di sekolah tu juga kebanyakan ibu bapa mereka memang daripada golongan komuniti yang susah lah, di mana mereka bekerja sebagai penoreh getah, dan punca pendapatan tu tidak tetap lah. Okey, jadi anak-anak mereka ni bila ke sekolah kan, mereka terpaksa menggunakan apa yang ada je. Contohnya guna pakaian ataupun keperluan sekolah yang daripada kakak mereka, abang. Kongsi-kongsi. Dia juga yang sekolah ni menggunakan kasut yang koyak rabak, nampak jari kaki kan. Jadi mereka sangat-sangat susah dan sangat miskin lah. Jadi kehadiran kami ini sangat-sangat diraikan, dan mereka sangat-sangat gembira dengan bantuan yang diberikan, bantuan sekolahan, dan guru ni guru-guru di sana sangat-sangat berharap agar bantuan seperti ini dapat diteruskan lagi di masa akan datang, supaya kegembiraan ini turut juga dirasakan oleh mereka yang memerlukan di luar sana lah, selain pada sekolah
sekolah mereka tu kan. Jadi melalui platform apa lagi yang penyumbang di sana dapat membantu, kita ada auto debit sebenarnya, bantuan secara tetap setiap bulan. Kita ada juga potongan angkasa untuk kaki tangan kerajaan, dan kita sangat-sangat mengalukan kerjasama. Contohnya mungkin di luar sana yang sedang ramai sekarang yang sedang melakukan bisnes kan, perniagaan, nak bekerjasama, nak juga hasil daripada keuntungan tu nak disalurkan kepada IRM, ya sila tampil kepada kami dan kita lakukan kerjasama. Walaupun setiap satu produk tu mungkin nak bagi 50 sen ke RM1 ke Allah. Mm-mm. Boleh berlakon Boleh. lah. Tak kisah Ha. pun ya. Ya, betul. Mm-mm. Okay, itu itulah perkongsian untuk yang sesi ni lah. InsyaAllah. Menarik tu. Maknanya ada banyak cara, banyak platform. Dan saya rasa kalau tengok dalam handphone, telefon pintar masing-masing saja, banyak kot aplikasi yang mana boleh kita berhubung dengan Islamic Relief Malaysia, termasuk di media sosial. Cari je Islamic Relief Malaysia, jumpa. Jangan Jumpa, kata insyaAllah. tak jumpa je, semua akaun ada. Baik. Dan mungkin kami kita juga sampai sebenarnya nak- ejen kepada zakat, lembaga zakat Selangor. Kami juga sebagai Ah. ejen. Kalau nak bayar zakat pun boleh, insyaAllah. Boleh juga Menarik tu. Ya, boleh. Menarik tu. Terima kasih Bro Hafiz untuk perkongsian, dan juga Sis Safida mungkin nak kongsikan pengalaman macam mana agaknya tadi kan banyak sebut menghantar keriangan, kegembiraan pada para penerima manfaat. Mungkin ada kisah-kisah yang tak dapat dilupakan Sis Afida sepanjang bersama Islamic Relief Malaysia. Soalan wajib ni. Salam wajib okey. kena tanya ni. Okay lah, selama ni saya dah setakat ni dah 3 tahun lebih bersama RM. Orang kata secara generalnya orang kata setiap dari beneficiaries ni walaupun banyak kekurangan dalam kedaifan mereka tu, diorang ni berhati besar lah orang kata. Kami ni kalau datang tu memang sentiasa dilayan baik. Orang kata kadang-kadang tu dijamu yang orang kata dengan apa yang ada di rumah, kadang-kadang tu siap beli lagi. Semata-mata kita datang tu nak beli pula untuk kita kan. Meraikan Betul. Antara yang saya tak boleh lupa ni, ada pernah satu kakak ni lah kami pernah datang hingga di Pulau Pinang lah, di Limbung Tebal. Orang kata memang dia ni bekerja di pump station tau. Orang kata masa tu dia tak ada di rumah, kita jumpa dia di situ, dia sebagai pump attendance lah. So dekat sini kita nak balik jalan, dia kata tak apa, ambil je apa-apa pun dekat dalam kedai ni, buat balik jadi bekal, dia kata. Maksudnya bekal nak jalan jauh kan, dia kata. So tak apa, nanti kita boleh tolak gaji akak. Cakap Allahu Akbar, kita pula fikir dia pun kerja berapa sangat kan, orang kata kan, lagi macam betul-betul nak macam gembira lah dengan kedatangan kita ni. Okay, tapi selain itu Brother Pian, Brother Azwan, satu lagi yang mungkin menarik untuk saya share lah selain daripada beneficiary itu sendiri macam kalau kita ada peluang bersama supplier ataupun kontraktor dapat turun padang dengan kita, diorang pun bila orang kata mungkin lah this is orang kata first time diorang dapat turun ataupun sebelum ni tak ada kesempatan atau tak ada peluang untuk membuat macam ni kan. So kita perasan yang diorang bila dapat turun sekali lagi tu ada yang memberikan bantuan peribadi pula. Orang kata macam mungkin dalam bentuk kewangan ataupun mungkin daripada segi bentuk bantuan barangan juga. So dekat sini orang kata macam bila kita dapat buka mata, buka hati orang kan untuk menambahkan lagi para penderma kita ni. So macam bolehlah orang kata sesuai lah macam memujukkan lebih ramai masyarakat prihatin. Macam jadi seronok lah sebenarnya kan. InsyaAllah itu maknanya lama lagi tu Sis Afida akan berkhidmat dekat Islamic Relief tu. Dari 3 tahun berapa 30 tahun mungkin. Tambah besara Macam terus keluar lagu tema pula tadi InsyaAllah. Semangatlah maknanya betul. Semangat yang dizahirkan lah bermula dari para penyumbang, sahabat-sahabat kita Betul. yang mula mungkin mendengar di radio ataupun mengikuti kempen-kempen poster-poster Islamic Relief Malaysia, lepas tu terdetik hati nak menyumbang, lepas tu dapat pula mencipta senyuman kebahagiaan pada para penerima manfaat macam kisah kakak pump attendant tadi tu. Saya rasa dia sanggup berkorban kan, potong gaji sebab nak raikan tetamu-tamu yang datang. Dahsyat betul lah. Jadi mungkin Brother Hafiz ada mesej yang nak dikongsikan oleh Islamic Relief Malaysia kepada sahabat pendengar Radio IKIM supaya kita terus zahirkan Malaysia prihatin tu berterusan tu insya-Allah. Macam mana caranya Bro Hafiz? Okey, setiap hari Islamic Relief Malaysia, saya lah especially menjaga di bahagian WhatsApp Center. Okey, yang nombor yang 0196379788 tu yang jaga. Yalah, dia tiba kan. Jadi nak cakapnya setiap hari kami terima keluhan yang ada yang menangis di panggilan telefon sebab nak cerita betapa sukar yang kehidupan yang mereka hadapi. Itulah yang setiap hari panggilan terima WhatsApp yang masuk dan sebagainya. Dan pada saya
nak bagi pesanan untuk diri saya dan juga para pendengar serta penonton pada hari ini, pandanglah sekeliling kita, lihatlah alam. kan. Okey, sebab apa? Sebab kita tak tahu siapa sebenarnya yang tengah susah dekat luar sana kan. Jadi untuk mereka yang punya lebihan rezeki di luar sana, saya dengan rendah hati untuk mengajak untuk sama-sama berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Kita ada juga kempen untuk selain pada COVID-19 dan juga untuk kecemasan lokal, kita ada kempen untuk My Sedekah dan wakaf sistem air untuk pembinaan telaga air di Bangladesh, Somalia dan juga di Indonesia. Kita juga ada projek-projek yang lain, contohnya untuk pembangunan Palestin, untuk luar negara, Syria dan sebagainya. Okey, jangan lupa layari website kami www.islamicrelief-org.my. Okey, 03-8926-3434. WhatsApp center kami jika ada sebarang pertanyaan dan sebagainya, 019-637-9788. Okey, sila masuk kepada Facebook kami, IG, TikTok dan sebagainya. Kami juga ada online platform kepada mereka yang rajin shopping dekat Lazada, Dia. ada coin tu redeem ke apa ke kan. Boleh tengok kepada Islamic Relief Malaysia. Okey, insya-Allah kita sama-sama war-warkan, sama-sama kongsikan perkongsian kami pada hari ini kepada rakan-rakan dan kenalan yang lain lah. Okey, boleh saya nak quote satu perkataan tak? Yang ni saya ambil daripada Facebook Okey, bukan perkataan lah, di quote yang menarik bagi saya. Mereka bertanya kepada hakim, jenis muzik apa yang diharamkan? Kita dengarkan apa dia kata. Dia berkata, bunyi sudu di pinggan orang kaya ketika terdengar di telinga orang miskin. Jadi ini muhasabah untuk kita bersama lah kan, untuk kita sama-sama cakna dan prihatin kepada mereka memerlukan. Masya-Allah. Dalam deep betul tu quote tadi tu, untuk kita muhasabah bersama. Jangan sampai orang miskin terdengar dentingan sudu kita di saat kita makan mewah-mewah dan kita share dekat Facebook bagai, tapi orang yang tak ada makanan terdengar apa yang kita kongsikan tu. Ya Allah, muhasabah kita bersama. Dan untuk pagi ni Sis Safida ada apa-apa nak kongsikan? Sebelum kita tutup? Okey. Sebelum tutup Okey. Alright, ni orang kata simpulan Okey, insya-Allah macam mana sukar pun bagaimana sukar pun cabaran yang kita hadapi, insya-Allah amanah para penyumbang yang berikan, kami akan usahakan dan laksanakan sebaik mungkin. Orang kata tu every single cent counts. Setiap satu sen tu amat bermakna dan kami akan cuba manfaatkan sebaik mungkin. Mungkin walaupun kosnya kecil tapi dia memberi impak yang besar. Itu yang kita punya orang kata moto lah. Kan, semoga dimudahkanlah urusan sahabat-sahabat kita di Islamic Relief Malaysia. Dan sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa nombor WhatsApp kita 019-637-9788. Ni dia hok atas ni orang nak jawab segala soalan ni. Jaga. InsyaAllah. Terima kasih Bro Hafiz. Terima kasih Sis Safida. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu dia dua orang tetamu kita hari ini. Meriah, mereka berkongsi keriangan dan keprihatinan untuk suara kemanusiaan, zahirkan semangat Malaysia prihatin. Ya betul. Dan pastinya berkongsi untuk suara kemanusiaan itu menutup tirai Warna Pagi untuk edisi hari Isnin 6 September 2021. Dan selepas ni Yati akan temani anda untuk aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Persona di Zahra. InsyaAllah hari ini Ustaz Amin nak sama-sama kongsikan tentang satu kisah ataupun pengalaman lama, bagaimana trauma lama itu yang mungkin mengganggu kehidupan sehingga menyebabkan seseorang itu murung ataupun sakit, ataupun secara diringkaskan sebagai traumatic stress disorder. Jangan biarkan hidupmu di misteri. Itulah kisahnya. Diselubungi misteri apapun, nantikan bersama dan insya-Allah untuk Warna Pagi kita jumpa esok. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.